Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan capstone saya yang bertajuk Nilai-nilai Kepimpinan Islam, kajian awal di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Nama saya Ahmad Putra bin Ahsan. Nombor pelajar saya A175614. Nama mentor saya Prof. Madya Dr. Aminuddin bin Basir. Dan nama penyelia industri saya Encik Ryan Irwan bin Muhammad Hatta. Dan tempat WBL saya Bank Muamalat Malaysia Berhad. Secara tepatnya ialah di Human Capital Division. Seterusnya ialah pengenalan. Saya menjalankan kajian di Bank Muamalat Malaysia untuk mengenal pasti nilai-nilai kepimpinan Islam. Kerana apa? Kerana Bank Muamalat Malaysia ini ialah bank kedua selepas Bank Islam yang menawarkan khidmat perbankan Islam di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Dan disebabkan itu, bank muamalat ini tak boleh lari daripada mengamalkan ataupun terikat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi saya nak tahu bahawa bila institusi itu terikat dengan prinsip-prinsip syariat Islam, adakah pemimpin ataupun pekerja mereka mengamalkan ataupun tahu mengenai nilai-nilai kepimpinan Islam. Seterusnya ialah penyataan masalah. Penyataan masalah saya ialah sejauh mana nilai-nilai kepimpinan Islam ini difahami, dihayati dan diterapkan oleh pemimpin dalam institusi kewangan Islam seperti di Bank Muamalat Malaysia Berhad tidak didokumenkan. Jadi bila kita tak tahu sama ada kita punya pemimpin tahu ataupun tidak dan amalkan ataupun tidak nilai-nilai kepimpinan Islam, maka dia akan menimbulkan beberapa cabaran. So saya nantikan di sini ada 3. Yang pertama ialah menghalang pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana nilai ini dapat menyumbang kepada budaya organisasi, perkhidmatan pekerja dan prestasi keseluruhan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita tak tahu tak didokumenkan dengan baik tentang pengetahuan dan juga pengamalan nilai-nilai kepimpinan Islam itu, maka dia akan terputusnya hubungan antara nilai yang dianuti dan tingkah laku sebenar dalam kalangan pemimpin. Maksudnya, mungkin kita tahu nilai itu, tapi cara pengamalan kita tak sesuai dengan nilai yang kita tahu itu. Itu saya akan terangkan lebih lanjut dalam dapatan saya. Yang ketiga, tentang menghadkan keupayaan. Jadi, bila kita tak tahu sama ada pemimpin kita ataupun pekerja kita ni amalkan ke tidak, tahu atau amalkan ke tidak tentang kepimpinan Islam ini, maka susah untuk kita bagikan panduan ataupun cadangan untuk membangun dan meningkatkan amalan kepimpinan Islam di Bank Muamalat itu sendirilah. Itu ialah penyataan masalah saya. Saya ada 3 objektif. Yang pertama ialah menyaraikan nilai-nilai kepimpinan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meneroka pengetahuan dan kefahaman nilai-nilai kepimpinan Islam dalam kalangan pemimpin di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dan yang ketiga, mengenal pasti nilai kepimpinan Islam utama yang diamalkan oleh pemimpin di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Seterusnya ialah metodologi. Metodologi saya menggunakan kajian kualitatif dengan kaedah temu bual. Dan kalau you tanya saya, Putra, kenapa pilih kajian kualitatif dan menggunakan kaedah temu bual untuk kajian ini? Maka jawapan saya ialah menurut Creswell 1994 dan juga Patton 1990, kajian kualitatif dengan kaedah temu bual ini amat sesuai untuk menyiasat pengalaman subjektif, persepsi dan juga tingkah laku. Dan dapatan daripada analisis saya temu bual itu saya analisiskan dengan kaedah analisis tematik dengan mengenal pasti tema dalam sepanjang temu bual itulah. Dan kemudian datang lagi soalan, Putra, kenapa you pilih VP Head Performance Reward ini, SA VP Head HR Governance ini, SA VP Head FX Management ini? Maka jawapan saya ialah mereka ini berada di senior management. Saya terangkan sikit, kalau di Bank Muamalat itu kita ada, ni hierarkinya, kita ada non-executive, kita ada executive
kita ada middle management, dan kita ada senior management, dan kita ada top management. Jadi, ketiga-tiga responden saya ini berada di senior management. Oleh itu, mereka pada pandangan saya layak untuk ditemu bual kerana di atas mereka ada top management dan di bawah mereka ada middle management, eksekutif dan juga non eksekutif. Itu kalau mungkin anda nak tahulah kenapa. Seterusnya ini adalah soalan temu bual saya. Ada 4 soalan utama tentang latar belakang, kesedaran dan kefahaman, kemudian ada aplikasi dan juga penambahbaikan lah. Seterusnya ialah dapatan kajian saya untuk objektif 1, iaitu menyenaraikan nilai-nilai kepimpinan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ada 8 nilai-nilai kepimpinan Islam yang dapat saya kenal pasti ataupun saya jumpa, iaitu pertama amanah, ataupun dalam terma bahasa Melayu dia ialah integriti. Yang kedua ialah siddiq, ataupun terma bahasa Melayu ialah kebenaran. Yang ketiga ialah syura, iaitu perundingan dan bermesyuarat. Yang keempat ialah al-adlu, iaitu adil. Dan yang kelima ialah al-bir, iaitu kebajikan ataupun berbuat baik. Yang keenam ialah mujahadah, iaitu bersungguh-sungguh. Yang ketujuh ialah ukhuwah, persaudaraan. Dan yang ke-8 ialah itqan. Semuanya ini saya ambil, kan dalam Islam Quran Sunnah itu banyak nilai-nilai yang baik. Jadi untuk saya naratifkan dia kepada nilai-nilai Islam, saya merujuk kepada sumber Muhammad Rizki Rizaldi dalam kajian jurnal dia, iaitu Islamic Leadership Values and Conceptual Study. Dan di ujung tu saya letakkan juga sumber-sumber asal ni lah, iaitu Al-Quran, surah 8 ayat 27 dan seterusnya. Dan kalau ada soalan, Putra, apa beza antara mujahadah, bersungguh-sungguh, dengan itqan, tekun? Dan jawapan saya ialah, itqan ataupun tekun itu, kita fokuskan kepada hasil akhir mereka. Contohnya dalam Muhammad Rizki Rizaldi punya, dia kata itqan itu ialah seorang yang spesialis. Maksud dia tekun dalam mempelajari apa yang dia buat itu, maka hasil akhir dia ialah jadi orang spesialis dan menjadi rujukan di tempat kerja dia. Tapi mujahadah ini, bersungguh-sungguh ini, dia fokuskan tentang proses. Maksud dia, you buat apa-apa pun, dalam proses itu, you kena bersungguh-sungguh. Itu beza dia lah. Itqan, tekun itu, fokus kepada hasil akhir dia. Mujahadah itu fokus kepada proses, bersungguh-sungguh. Seterusnya ialah dapatan kajian 2 saya, iaitu meneroka pengetahuan dan kefahaman nilai kepimpinan Islam dalam kalangan pemimpin di Muhammad Malaysia. Soalan saya ialah, adakah encik tahu apa itu nilai-nilai kepimpinan Islam sebelum temu bual ini dilakukan? So, semua jawapan mereka ialah tahulah. So, ini agak straightforward sedikit. So, kod tema saya ialah berpengetahuan. Mereka tahu. Dan untuk objektif 3 saya tentang adakah masih lagi dalam objektif 2 saya, iaitu kefahaman, kita nak tahu bahawa sama ada mereka semua ini faham atau tidak nilai-nilai kepimpinan Islam itu dan bagaimana ia boleh memberi kesan positif kepada BEM Muamalat. Soalan saya ialah, pada pendapat Cik dan Encik, bagaimana nilai-nilai kepimpinan Islam seperti yang disebutkan tadi dapat menyumbang kepada budaya organisasi, kehidupan bekerja dan prestasi keseluruhan BEM Muamalat Malaysia Berhad. Dan kesemuanya mereka itu faham dan juga tahu bagaimana nilai-nilai itu boleh menyumbang kepada prestasi keseluruhan BEM Muamalat Malaysia. Saya nyatakan juga di situ, kalau boleh tengok di highlight itu, responden 1, dia kata benda tu kita dah terapkan dah. Maksud dia faham bahawa nilai-nilai itu dia dah buat dah. Dan dia boleh bagi contoh juga. Maksud dia, if want to achieve the objective and the outcome, but it have to follow the proper syariah way. Itu responden 1 lah, dan boleh baca lah untuk seterusnya, responden 2 dan responden 3. Seterusnya ialah dapatan kajian 3 saya ialah kita nak mengenal pasti nilai-nilai kepimpinan Islam utama yang diamalkan oleh pemimpin di BEM Muamalat Malaysia Berhad. Saya dapatan kajian saya, daripada 8 nilai itu, hanya ada 3 nilai utama yang dikenal pasti diamalkan oleh pemimpin di Muamalat. Dan nilai itu ialah amanah, iaitu integriti, dan yang kedua ialah siddiq,
itu benar, dan yang ketiga ialah asyura, itu berbincang. Soalan saya ialah, bagaimana cik ataupun cik melihat amalan nilai-nilai kepimpinan Islam dan amalan sebenar pemimpin di BEM Muammar Malaysia Berhad? Dan kesemua mereka memberikan jawapan sepanel satu, dia kata ada amanah ataupun integriti, asidik. Sepanel dua, dia kata ada asidik, amanah, asyura. Sepanel tiga, ada asyura dan sidik. Ini adalah contoh dia lah. Dalam laporan saya tuliskan dengan jelas lah bahagian mana dalam temu bual itu dan dia highlightkan tentang amanah, sidik dan juga asyura. Contoh kita ambil sepanel satu, dia kata kita ada performance appraisal di mana nilai-nilai kompetisi which is integrity is taken into consideration. So basically kita punya nilai-nilai kompetisi is built from Islamic qualities as well. Maksudnya nilai-nilai amanah itu dia diamalkan tapi bukan dengan terma amanah tapi dengan terma integrity. Dan nilai itu dia take into consideration juga dalam penilaian pekerja itu. Seterusnya untuk kesimpulan ialah pendapatan saya dapat nyatakan bahawa pemimpin di Bank Muamalat Malaysia Berhad ini tahu dan faham tentang nilai kepimpinan Islam seperti yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, nilai-nilai ini mereka lihat dan faham daripada perspektif nilai-nilai kepimpinan Barat. Contohnya, bila mereka tentang mesyuarat, mereka bercakap bahawa mereka akan ada mesyuarat, tapi mereka tak tahu pun bahawa mesyuarat itu adalah sebahagian daripada nilai kepimpinan Islam, iaitu asyura ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah mutual consultation. Dan beberapa contoh lagi lah. Seterusnya, nilai kepimpinan Islam juga selari dengan pelayanan pekerja yang dilakukan terhadap pekerja di BEM Muamalat, termasuk pemimpin-pemimpin mereka. Ini seperti yang saya cakapkan sebelum tadi, iaitu mereka ambil into consideration juga nilai-nilai itu dalam performance mereka. Dan yang ketiga ialah, yang terakhir ialah nilai utama telah dikenal pasti daripada 8 nilai itu ialah nilai amanah, iaitu integriti, sidik, itu jujur, bercakap benar, dan yang ketiga ialah asyura, itu berbincang. Ini ialah rujukan utama saya, iaitu Al-Quran terjemahan, kemudian ada 5 rujukan utama saya. Dan itu saja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.